Dalam video ini saya nak tunjukkan kepada anda case study macam mana plan dan strategi untuk capai sales 10,000 yang pertama. Di mana apa yang saya nak present dalam case study ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri buat bisnes e-commerce secara part time dulu tahun 2017 ke 18. Ni projek saya income saya lah tahun 2018 dulu, macam mana saya capai 10k yang pertama. Saya nak tunjukkan strategi apa yang saya buat. Okey, pertama bila kita nak hasilkan 10k, pertama mesti kena ada produk lah. Okey, apa kriteria-kriteria produk yang boleh anda jual untuk capai 10k yang pertama ni, khas untuk newbie yang baru nak start. Ataupun anda bukan newbie tapi dah bertahun-tahun cuba nak start tapi tak capai-capai lagi 10k. Jadi apa yang anda kena buat adalah cari produk yang betul lah. Produk yang betul tu adalah pertama kita kena fokus pada satu produk je dulu bagi permulaan. Kalau anda jual banyak produk tapi belum capai 10k, saya nasihatkan cuba buang dulu, pilih fokus satu produk je dulu. Okey, kemudian kalau anda tak ada duit untuk ambil produk daripada China, tak apa, tak semestinya anda kena jadi founder produk OEM, tak semestinya ambil produk daripada China, tak semestinya. Jadi apa yang anda boleh buat adalah boleh juga jadi agent produk. Cuma cari produk yang ada margin profit 40% ke atas. Kalau profit margin kurang daripada 40% macam mana? Boleh jual, tak ada masalah. Tapi tak boleh lah sangat nak guna paid advertising. Paid advertising tu apa? Facebook ads, TikTok ads, Google ads dan apa-apa saja iklan yang berbayar. Kalau kurang daripada 40%, saya tak sarankan untuk buat paid ads. Bukan apa, sebab kita tak boleh nak directly untung daripada jualan produk tu kali pertama. Mungkin kita kena ada repeat order, kita kena ada strategi offer yang lain, di mana semua tu kalau untuk newbie nak kena test, mungkin kekurangan modal untuk buat ads nak test kan. Jadi saya sarankan cari je terus produk yang 40% punya margin supaya senang kita nak run ads dan boleh profitable. Sebab apa? Sebab biasanya cost advertising produk adalah 30% daripada harga jualan. Jadi kalau kita punya margin pun 30%, ads pun 30%, memang tak profit lah, rugi. Jadi sebab tu cari produk yang ada margin 40% lepas nak bayar ads. Dan kalau produk kita ambil sendiri produk daripada China, maksudnya bukan kita bukan jadi agent, kita produk kita sendiri, ada baik dari China ke, ataupun kita rasa kita ada modal nak buat produk sendiri, nak buat skincare sendiri, boleh. Okay, berapa kita nak markup? Markup dia adalah 3 kali ganda. Ni kalau cerita kita ni product owner. Contoh kalau produk kita RM10, kita punya cost produk kotak semua tu, campur-campur semua produk RM10 ni katakan. Kita kena jual sekurang-kurangnya RM30 baru kita boleh profitable. Sebab kalau kita product owner, kita mungkin ada cost-cost lain kita perlu tanggung. In future kita nak ambil pekerja, kita nak run ads, mungkin kita nak ambil team close sales semua, macam-macam lagi lah yang melibatkan, contoh sewa office, banyak lagi overhead yang kita perlu tanggung sebagai product owner. Sebab tu saya sarankan kena markup 3 kali ganda. Ini baru boleh profitable berdasarkan pengalaman saya. Okay, masa fasa awal kita nak buat ads, masa fasa awal kita nak run ads. So contoh kita nak buat secara e-commerce, kita akan run guna objektif conversion. Kita akan run dengan bajet RM30 ke RM50 sehari untuk per ad set. Ni untuk fasa testing. Apa yang kita boleh test adalah contoh kita buat 4 ke 5 ad set. Setiap satu ad set tu kita target interest yang berbeza. Ni contoh katakanlah kita jual produk gadget dapur, nak target kepada wanita. Wanita yang macam mana? Mesti 25 ke 35, 40 boleh tak? Boleh. Cubalah test 25 ke 40 pun boleh, tapi saya suka test dalam jumlah umur 10 je. 25, 35, interest contoh untuk gadget dapur, boleh mungkin orang tu berminat dengan barang-barang IKEA. Mungkin juga dia minat dengan home decor. Mungkin juga dia minat dengan interest interior design. Dia dah kahwin, mungkin dia minat Profesor Muhaya. Ni contoh je. Kita pun tak tahu interest mana yang akan berkesan bila kita nak run ads, audience mana, targeting mana yang boleh buat kita punya ads tu profitable. Sebab tu kita kena test. Macam saya test 5. Okay, ni fasa permulaan. Contoh kalau kita ada RM30 per ad set, kita target 5 ad set, lebih kurang RM150 sehari lah. Ni fasa testing. Tujuan dia kita nak tahu audience dan kreatif mana yang boleh bagi kita profit. Sebab tu kita test interest. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat tak tahu interest mana, kita test. Dalam setiap interest tu ada 2 jenis iklan. Mungkin kita buat angle A, angle B. Sebab kita buat tahu iklan mana yang boleh buat kita profit, dan interest mana yang boleh profit. Sebab tu tujuan dia kita kena run split test. Boleh tak kalau tak nak buat split test? Tak boleh. Sebab biasanya katakanlah kita tak buat split test, kita terus buat satu ad set, satu iklan. Kebiasaannya memang tak jadi sebab kita pun tak tahu iklan mana yang menjadi. Game buat iklan ni adalah lagi banyak kita test, lagi tinggi probability kita nak jumpa iklan yang profitable untuk kita. Jadi sebab tu kita kena buat split test.
kebiasaan kalau buat satu ads memang terus tak jadilah. Ini pun kalau macam contoh saya buat 5 ads dan 2 ads ni, ada juga kemungkinan 2 ads ni dua-dua tak jadi. Dan sebenarnya kalau boleh kena buatlah 3 ke 5 ads lagi. Maksud iklan yang berbeza, kreatif yang berbeza. Okay, ini contoh. Bila kita kita dah buat split test, kita akan tahu ad set mana yang profitable. Contoh ni saya target berapa ad set? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebenarnya ada 4. Sebab ni macam kopi je kan, daripada university top. Okay, ni ada interest yang berbeza. Saya target orang yang graduate university, orang yang suka barang-barang mahal dengan barang pertengahan, orang yang suka dengan konten-konten Ramadan. Ni sebab projek nak jual baju raya. Jadi daripada banyak-banyak adset ni, saya dapat kenal pasti adset yang target university top yang paling profitable. Nampak? ROAS 5. Maksudnya setiap RM1 saya spend, saya dapat return RM5. Tu maksud dia 5 kali ganda pulangan daripada cost ads yang saya keluarkan. Contoh kat sini, cost sales saya dapat RM3,000 lebih. Mungkin cost advertising dalam sekitar 800 ke 700 macam tu. Okay, dari segi kreatif ni contoh, maksud dia apa? Kita kena buat 2 iklan berbeza. Contoh saya nak jual produk baju Melayu. Okay, apa yang saya boleh buat adalah saya buat 2 iklan yang berbeza untuk cari iklan mana yang profitable. Satu guna gambar. Ni gambar koleksi gambar lah. Ada 1, 2, 3, 4 gambar. Kedua, saya cuba guna iklan video. Sebab saya nak tahu iklan video ke gambar yang profitable. Kemudian ada mesej iklan yang berbeza. Iklan pertama saya fokus pada istimewa Collection Raya 2021. Di mana iklan yang kedua saya fokus pada mesej ada 15 pilihan warna. Jadi saya nak cari orang yang nak cari collection baru je raya paling terkini yang profitable ke, atau iklan yang saya fokus mesej pada 15 pilihan warna. Mana yang lagi profitable? Okay, dan iklan kedua ni saya juga ada fokus pada mesej special boleh sulam nama. Maksudnya baju ni special, ada tunjuk video, dan special nak tunjuk boleh sulam nama dekat poket tu. Nak tengok mana iklan yang lebih profitable. Okay, bila kita dah jumpa, kita akan run kita punya split test ni selama seminggu. Bila kita dah jumpa interest mana yang berkesan, ads mana yang berkesan, apa yang kita kena buat adalah fokus pada ads yang profit. Mana ads yang tak profit tu kita tutup. AdSense yang tak profit pun kita tutup. Kita biarkan AdSense yang perform saja teruskan berjalan. Lepas seminggu kita akan naikkan bajet iklan 30% setiap minggu. Maksudnya daripada RM50 kita boleh naik jadi RM70. Dia lebih kurang 30%. Tak semesti tepat. 30% ni hanya anggaran kasar. Tak semesti sebiji-sebiji kena ikut. Kita letak lebih kurang je lah. Naikkan bajet 30% setiap minggu. Kalau prestasi ads kita bagus, minggu kedua kita boleh scale lagi. Maksudnya minggu pertama kita run split test, kita dah jumpa ads mana yang profitable, tutup semua ads yang tak profit, biarkan ads berjalan. Yang profit tu kita naikkan bajet 30%, biarkan lagi berjalan pada minggu kedua. Kalau masih profit, naikkan lagi bajet 30%, dan biarkan berjalan lagi seminggu. Masih profit, naikkan lagi bajet. Dan kalau kita tengok naikkan bajet, kita start, ni dah start tak perform ni, apa kita nak buat? Tak profit, kita kena scale down. Maksudnya turunkan bajet. Jika ads tu tak menghasilkan untung untuk kita, scale down. Kenapa kita kena tunggu seminggu untuk scale? Sebab masa minggu pertama tu kita baru nak testing. Jadi kita pun tak tahu ads mana yang perform, mana yang tak perform. Dan kadang-kadang ads tu akan ambil masa beberapa hari untuk dioptimise, untuk deliver pada audience yang tepat. Scale sampai kita dapat capai lah jualan 10 ke 25k sebulan. Biasanya untung kasar lepas tolak cost ad adalah 10% ke 30%. Macam saya cakap tadi. Sebab apa? Sebab cost advertising adalah biasanya paling murah pun cost ads yang saya dapat 50% daripada harga jualan produk. Contoh kalau produk saya jual RM100, cost per purchase, maksudnya cost ad untuk jual satu produk pun biasanya RM15 ke RM30. Jadi untung kasar biasanya memang 10% ke 30% je lah. Depend pada profit margin kita. Makin tebal profit margin kita, makin besar lah kita punya margin kita boleh dapat lepas tolak cost advertising tu. Biasanya product owner akan untung lebih berbanding kalau kita jadi agent. Tapi biasanya kalau kita jadi agent, kita tak perlu fikir pakai suppose. Tu kelebihan dia. Masing-masing ada pro and con. Jadi product owner margin besar. Jadi agent, kita punya margin nipis tapi kita kurang kita punya tugas. Kita hanya perlu buat marketing, dapatkan sale, submit pada HQ. Kita tak perlu pegang produk, tak perlu nak post. Dan biasanya bulan pertama kita run masih tak berapa untung. Kalau untung pun untung sikit. Kenapa? Sebab kita baru nak test kita punya ads, nak buat split test. Jadi untung kita biasanya pada bulan pertama tu nipis. Itu saja.
macam nak capai 10k punya sales. Kalau ada soalan boleh tanya dalam Telegram Winning on Marketing.